InsyaAllah hari ini kita nak menceritakan kisah manusia yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan baca dan kita akan tengok apakah tafsir dan ceritanya. Yang pertama sekali, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kisah ataupun cerita yang Allah nak berikan adalah dari segi suruhan dan larangan. Allah nak bagi tahu apa benda yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dari segi suruhan dan larangan haruslah kita patuhi. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada mengisahkan beberapa kisah yang mana kisah itu tidak terperinci, tapi Allah nak kita lihat apa seseorang ataupun apa kaum tersebut tu buat dan apakah balasan yang dia dapat. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan nama-nama manusia. Antara nama-nama manusia yang ada di dalam Al-Quran adalah nama para nabi dan juga rasul. Di dalam Al-Quran hanya diceritakan 25 rasul sahaja. Jumlah rasul yang ada di dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemua nabi dan rasul itu berjumlah 124,000. Tetapi Allah hanya menceritakan 25 rasul sahaja di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita ambil pengajaran dan kisah daripada kisah-kisah rasul tersebut. Dalam Al-Quran, jika disebutkan nama manusia, ada dua kategori sahaja. Yang pertama, baik dari segi amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dari segi apa yang dia lakukan. Allah memuji nama itu di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, nama yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah manusia yang jenis buruk di sisi Allah. Jenis yang Allah laknat, Allah murka dan Allah benci. Tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Antaranya adalah Fir'aun. Kemudian kita ada Abu Lahab. Abu Lahab dalam suratul Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah melaknat Abu Lahab ini. Kemudian ada nama Haman di dalam Al-Quran. Ada nama Qarun. Ini nama-nama yang tidak baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran daripada segi jahatnya dia, buruknya dia, takaburnya dia di sisi Allah, besarnya diri mereka seperti Fir'aun yang mengaku diri dia sebagai Tuhan. Itu antara nama-nama manusia yang ada di dalam Al-Quran. Dari segi buruk dia. Dan dari segi baiknya juga, ada juga Allah sebut di dalam Al-Quran. Nama itu selain daripada Nabi dan juga Rasul, nama manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, contohnya adalah Luqmanul Hakim, Dzulkarnain, Maryam binti Imran. Hari ini kita nak dengar kisah seorang perempuan, Maryam binti Imran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan nama dia dan nama ayahnya di dalam Al-Quran, iaitu Suratul Maryam, dan ayah dia yang bernama Imran, Surah Al-Imran. Kita nak tengok betapa hebatnya dia ini yang sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sebuah surah. Allah dedikasikan nama Maryam dan juga nama ayah dia Imran di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa? Yang pertama sekali kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di dalam Al-Quran yang Allah memuji Maryam ini. Wahai Maryam, astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, aku telah memilihmu dan telah mensucikanmu
malah aku telah melebihkanmu daripada keseluruhan wanita seluruh alam. Bermakna Maryam mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Apa yang Maryam telah lakukan, apa yang sampai Allah iktiraf Maryam ni, Allah angkat Maryam menjadi wanita terbaik alam di sisi Allah, nombor satu. Kalau dari segi lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja di kalangan manusia, malah di kalangan makhluk keseluruhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak tengok kenapa Maryam ini menjadi sangat mulia, sangat Allah puji dia dan keluarganya sampai Allah rakamkan di dalam Al-Quran kisah Maryam. Dan Allah khususkan nama Maryam dan nama ayahnya Imran sebagai nama surah. Yang pertamanya, kita lihat keturunan Maryam. Maryam dilahirkan daripada kedua ibu bapa. Yang pertama, ibunya bernama Hinnah. Kedua, ayah kepada Maryam bernama Imran. Imran dan Hinnah ini merupakan sepasang suami isteri yang sangat warak, sangat wali, sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terkenal di kalangan orang yang berada di zaman itu bahawa Hinnah dan Imran ini adalah lelaki yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ibu Maryam, Hinnah mengandungkan bayi, Hinnah telah bernazar kepada Allah. Kita tengok dalam ayat Al-Quran ini, Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika Hinnah mengandungkan bayi, Hinnah ni bernazar kepada Allah, Ya Allah, kandungan aku ini aku nazarkan untuk berkhidmat di sisimu, Ya Allah, untuk berkhidmat untuk agama Allah. Nazar ini kita boleh contohi. Kalaulah kita dikurniakan zuriat, berniatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kandungan ini aku nazarkan kepadamu, Ya Allah, untuk berkhidmat di jalanmu, Ya Allah, untuk menegakkan agamamu, Ya Allah. Ini adalah satu sunnah ataupun perkara yang orang terdahulu ajar kita, orang alim terdahulu ajar kita melalui kisah-kisah ini, bahawa ada zuriat, niatkan bahawa satu hari nanti zuriat ini akan berkhidmat untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh Hinnah ibu Maryam. Kemudian ketika bayi ini lahir, ibu Maryam, ibu kepada Maryam ni, Hinnah ni, bayi itu adalah bayi perempuan. Sepatutnya nak berkhidmat ataupun nak berdakwah kepada jalan Allah sebaik-baik dan seelok-eloknya adalah daripada zuriat lelaki. Tapi Hinnah melahirkan bayi perempuan. Dalam Quran ini menceritakan, Hinnah berkata, Allah rakamkan, Inni wada'tuha untha. Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya bayi yang aku lahirkan ni adalah perempuan. Maka Allah ini lebih mengetahui. Allah tahu bayi itu perempuan. Allah tahu yang Hinnah akan melahirkan bayi perempuan. Kemudian dalam ayat seterusnya, Hinnah memberikan nama bayi itu dengan nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Dan bahawasanya aku telah menamakannya dengan nama Maryam.
Kemudian dia tetap meneruskan nazar dia untuk jadikan Maryam ini berkhidmat di jalan Allah Subhanahu taala. Lahirnya bayi ini terus Hinnah ini berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan oleh ibu Maryam ini iaitu Hinnah, wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripadamu untuk bayi ini dan juga zuriat keturunannya daripada godaan syaitan yang direjam. Ini yang perlu kita laksanakan. Bila ada pembentukan akhlak dan anak-anak ini bermula daripada bayi dan dalam kandungan lagi. Apabila seorang ibu tu berdoa ini mestilah daripada mula. Jangan dah anak itu dah 14 tahun, 15 tahun baru nak berdoa. Berdoa dan juga usaha mendidiknya daripada kecil lagi. Iaitu Hinnah ni memberitahu, ya Allah, aku memohon pertolongan dan perlindungan daripadamu untuk bayi ini iaitu Maryam dan zuriat keturunannya daripada godaan syaitan yang direjam. Kemudian bayi ini pun membesar dengan nama Maryam. Kemudian Hinnah menyerahkan Maryam ini kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bapa saudara kepada Maryam. Betapa kita tengok keluarga syurga ini. Hinnah berkahwin dengan Imran, seorang lelaki dan wanita soleh yang terkenal kesolehannya di kalangan orang yang duduk pada masa itu. Kemudian bapa saudara Maryam ini pula Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menjaga Maryam ini ketika itu, berkhidmatlah Maryam ini di Baitul Maqdis. Mana Maryam ini duduk di mihrab dia, bilik tempat dia beribadah. Dekat situlah dia solat. Masa tu dah solat dah. Solat ini daripada zaman Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad, semuanya solat. Tapi berbeza dari segi syariat dia, rakaat dia dan cara solat dia tu. Tapi setiap umat solat. Okey. Kemudian ketika Maryam ni duduk di dalam mihrab dia membesar menjadi remaja, berkhidmat, duduk di Baitul Maqdis, telahlah masuk, Allah rakamkan sebuah kisah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihra wajada 'indaha rizqan. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, Nabi Zakaria melihat ada makanan yang tak tahu daripada mana, tiba-tiba ada makanan di sisi Maryam ni. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Kisah ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, daripada mana semua makanan ini datang? Daripada mana kamu dapat makanan-makanan ni yang ada di dalam bilik kamu ini? Betapa dekatnya Maryam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Allah redha ni dengan Maryam ini. Kita tengok apa jawapan Maryam. Maryam berkata, huwa min indillah. Buahan-buahan ini, makanan ini semuanya datang daripada Allah. Maknanya Allah hantarkan makanan. Allah hantarkan makanan rezeki kepada Maryam untuk Maryam makan di dalam mihrab bilik ibadah dia. Sesungguhnya innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah ini kalau nak memberikan rezeki, tiada batas akal yang dapat kita bayangkan, tanpa hitungan. Maknanya Allah nak bagi, Allah nak tentukan kalau kamu layak mendapatkan rezeki daripada sudut apa pun, Allah tetap akan bagi, kamu akan dapat. Kemudian
kita tengok cerita seterusnya itu adalah daripada surah Al-Imran. Kita masuk kepada surah Maryam. Surah Maryam, kita tengok apa kisah dia. Okey. Pertamanya kita dah tengok tadi, Maryam dilahirkan daripada keturunan yang baik, iaitu Imran dan juga Hinnah. Kemudian Hinnah dan Imran ni bernazar kepada Allah, iaitu, ya Allah, kalau anak ini lahir, aku nazarkan untuk berkhidmat di sisimu, ya Allah. Lahirlah Maryam. Lahir Maryam, kemudian Maryam membesar, dijaga oleh Nabi Zakaria, bapa saudara Maryam. Kemudian beribadah di dalam bilik suluk dia. Dia ada bilik khas yang mana Maryam ni bersolat di situ, berzikir, beribadah kepada Allah di dalam bilik itu. Sehingga apa? Sehingga Allah datangkan rezeki, makanan kepada Maryam. Makanan datang daripada mana pun tak tahu. Tapi Maryam jawab, makanan ini datang daripada Allah. Makanan ini datang daripada Allah. Okey? Kalau kita nak tahu macam mana makanan tu datang, insya-Allah satu hari nanti kalau kita ahli syurga, kita boleh ziarah Maryam ni, bertanyakan langsung macam mana Allah datangkan makanan tu. Adakah malaikat hantar ataupun tiba-tiba ada. Ini perkara yang tidak mustahil. Kalau kita ahli syurga, kita boleh ziarah para nabi dan rasul. Kita boleh ziarah Maryam dan tanyakan macam mana pengalaman. Sebab apa kita baca ayat ni? Kita baca ayat ni, macam mana Allah hantar, itu hanyalah daripada pengetahuan Maryam dan Allah sahaja. Okey. Kemudian kita tengok apakah ujian yang Allah datangkan. Bila seseorang itu yang rapat hampir kepada Allah, Allah akan uji dia. Sejauh mana ketakwaan dia, ibadah dia, kepercayaan dia kepada Allah, adakah dia ini tidak akan diuji? Dia akan diuji. Dengan ujian apa? Ujian yang paling berat. Satu-satunya perempuan yang melahirkan zuriat tanpa suami daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Wanita itu bernama Maryam. Dia sahaja yang lahir, yang melahirkan anak tanpa lelaki. Maksudnya tidak berkahwin tapi melahirkan anak. Dia seorang sahaja diuji dengan ujian itu. Ujian apa? Ujian yang tak masuk akal, yang di luar kotak pemikiran manusia. Allah menguji orang yang paling rapat dan di sisi Allah, kadang-kadang ujian tu tak masuk akal pun. Ujian para Nabi dan Rasul kadang-kadang tak masuk akal pun. Kita kalau diuji Allah, ada jalan penyelesaian dia. Boleh difikirkan lagi. Tapi kalau Allah menguji para Nabi dan para Rasul, ataupun orang yang dekat dan hampir pada Allah, kadang-kadang ujian itu tak masuk akal. Bermaksudnya di sini, bila seseorang itu dekat dan hampir pada Allah, Allah tetap akan uji dia. Ujian yang Maryam dapat ini sangatlah berat. Melahirkan zuriat tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Hanya Maryam sahaja yang mendapat ujian itu daripada zaman Nabi Adam sampailah perempuan yang terakhir yang akan dilahirkan. Hanya Maryam sahaja yang dapat ujian itu. Wanita lain tak dapat ujian itu. Zaman sekarang ada melahirkan zuriat tapi tanpa suami. Suami ada tapi tanpa akad nikah. Yang itu banyak. Berbalik kepada kisah Maryam, suatu hari Allah datangkan malaikat. Di dalam suratul Maryam, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Allah datangkan malaikat Jibril yang berupa manusia, lelaki, masuk di dalam bilik Maryam. Maryam ni jenis wanita yang tak ada kawan lelaki, tak ada kenalan lelaki,
dan tak pernah bercakap ataupun disentuh oleh lelaki. Tiba-tiba Allah datangkan Jibril yang menyerupai lelaki masuk di dalam mihrab dia. Kita tengok betapa terkejutnya Maryam ketika Jibril datang tu menyerupai lelaki. Kita tengok Maryam begitu terkejut. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam kata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan daripada engkau jika kamu orang yang beriman dan bertakwa. Betapa Maryam ni, dia bergantungnya kepada Allah. Dia kata, aku berlindung daripada kamu. Aku berlindung daripada kamu sekiranya kamu takutkan Allah. Dia kata macam tu. Maryam berkata begitu. Okey? Kita tengok apa yang Jibril kata. Sebab Maryam ni, dia terkejut. Tiba-tiba ada lelaki di dalam bilik dia yang bukan muhrim, tanpa apa-apa ikatan, duduk di dalam bilik bersama dia. Dia terkejut. Dia kata, aku berlindung daripada Allah sekiranya engkau adalah orang yang bertakwa. Kemudian kita tengok apa Jibril kata. Innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril bagi tahu, jangan takut, aku adalah utusan daripada Allah. Ana rasulu rabbiki, aku adalah rasul daripada Tuhanmu. Aku diperintahkan untuk memberitahu yang kamu Maryam akan melahirkan seorang bayi lelaki. Kemudian Maryam berkata, Anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Maryam ni kata, bagaimanakah boleh jadi bagi aku untuk melahirkan anak sedangkan aku ni tidak pernah disentuh pun oleh lelaki dan aku ini bukannya perempuan yang jahat. Maryam panik, macam mana aku nak melahirkan anak, nak mengandungkan bayi sedangkan aku ni tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki dan aku ini bukannya jenis perempuan yang jahat. Kemudian kita tengok apa yang dikatakan oleh Jibril. Jibril kata, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Sesungguhnya demikianlah lahirnya anak tanpa ayah melalui rahimmu, dan Allah telah berfirman yang Allah akan memberikan zuriat kepadamu mengikut apa yang Allah kehendaki. Begitulah Allah. Kalau Allah inginkan sesuatu, Allah berkata kun fayakun, maka jadilah. Jadi Maryam ni pun mulalah mengandungkan bayi, sehinggalah satu saat apabila bayi itu ingin dilahirkan, Maryam rasa cemas. Bayi pun telah lahir. Maryam telah cemas. Sebab apa Maryam telah cemas? Sebab bayi ini Maryam nak bawa balik ke kampung halaman dia. Sebab apa? Masa mengandungkan tu, Maryam mengasingkan diri daripada orang sekeliling. Dia seorang-seorang sahaja. Dikatakan oleh para ulama yang Maryam ini turut merasai sakit bersalin itu. Turut mengandungkan anak selama macam manusia biasa, 9 bulan. Kemudian kita tengok apa yang kaum ataupun orang-orang kampung Maryam ni kata dekat Maryam. Ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam,
sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar dan besar. Dia balik je, orang kampung semua tanya, wahai Maryam, ni bayi siapa? Bayi siapa? Kamu melahirkan bayi tanpa bapa. Kamu dah melakukan perkara yang besar, perkara yang mungkar yang paling besar. Lagi kita tengok apa yang kaum Maryam ni kata. Dia kata, ma kana abuki amra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Dia kata apa? Bukankah ibu dan bapa kamu daripada orang yang baik, bukannya orang yang jahat? Apa yang kamu buat ni? Kita tengok, tanpa usul periksa, tanpa apa, dia dah mula kata dah. Dia kata, Maryam, kamu ni buat apa benda ni? Kamu ni buat yang benda mungkar, Maryam. Maryam, keturunan kamu ni adalah keturunan yang baik-baik. Apa yang telah kamu lakukan ni, wahai Maryam? Kemudian, Maryam hanya tunjukkan sahaja kepada bayi itu. Apabila ramai dah duduk yang terlalu caci maki Maryam, keluarkan kata-kata kesat, mana ada dalam sejarah manusia ni, kalau Maryam ni melahirkan anak tanpa bapa, dia kata, aku memang dilahirkan begini, Allah telah kurniakan aku anak tanpa bapa. Mana ada akal fikiran manusia yang boleh membenarkan kata-kata Maryam ni? Tak ada orang akan kata, tak ada orang, siapa yang akan percaya seorang perempuan melahirkan anak tanpa bapa? Itulah ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Maryam. Kemudian kita tengok, Maryam menunjukkan kepada bayi, maknanya kepada Nabi Isa ketika itu di dalam buaian. Maryam tunjuk dekat buaian. Kemudian apa yang Nabi Isa kata Nabi Isa ketika itu kecil. Nabi Isa menunjukkan jari. Dia kata, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atanil kitab. Dan Allah akan memberikan aku kitab, yakni Injil. Waja'alani nabiyya. Dan dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Maknanya, Allah telah membersihkan nama Maryam. Fitnah apa yang Maryam dapat, ujian apa yang Maryam dapat dengan perkataan Nabi Isa di dalam buaian ketika itu. Nabi Isa kata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah mengurniakan aku kitab, iaitu Injil. Kemudian Allah akan jadikan aku Nabi. Allah akan jadikan aku Nabi. Waja'alani, dan dia akan menjadikan aku mubarakan, seorang yang berkat. Ainama, di mana sahaja. Kuntu, aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewasiatkan aku supaya aku tidak meninggalkan solat, menunaikan zakat selagi aku hidup. Kemudian apa? Kemudian Allah akan memberkati kedua ibu. Allah akan memberkati ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku untuk sombong dan derhaka kepada ibuku. Jadi inilah kisah, antara kisah Maryam binti Imran, di mana Allah menguji Maryam dengan ujian yang paling besar. Dan ujian itu hanya diberikan kepada Maryam. Kerana apa? Kerana taat, patuh, takwanya Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada tolak bandingnya. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, takwa dia, ibadah dia, banyaknya dia beribadah kepada Allah. Adakah dia tidak diuji? Dia diuji. Dengan ujian apa? Ujian yang paling besar dan ujian yang paling mengaibkan, iaitu melahirkan anak
tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Mana ada manusia yang boleh membenarkan perkara ini? Mana ada manusia yang nak percaya perempuan melahirkan anak tanpa disentuh oleh lelaki? Inilah ujian Maryam. Betapa Maryam sabar melahirkan anak. Mana anak itu sendiri yang membersihkan namanya. Dengan perkataan Nabi Isa di dalam buaya itu. Dengan perkataan Nabi Isa yang katakan, aku adalah hamba Allah. Aku akan mendapat kitab. Aku akan menjadi Nabi dan aku akan diberkati di mana sahaja aku pergi. Itulah sedikit sebanyak kisah Maryam, wanita ataupun kita boleh katakan penghulu wanita di dalam syurga nanti. Betapa Allah memuji Maryam dan meletakkan Maryam di dalam Al-Quran kisahnya, dan namanya diabadikan sebagai surah, dan nama bapanya juga diabadikan sebagai surah, sebagai sebuah keluarga syurga. InsyaAllah jika ada zuriat, berniatlah untuk memberi nama Maryam. Nama Maryam ini bukan nama kampung ataupun nama yang sudah ketinggalan zaman. Tapi nama Maryam ni sangatlah tinggi di sisi Allah. Nama seorang ahli syurga. Nama ketua wanita syurga iaitu Maryam. Nama Maryam bukan kampung, tapi adalah nama yang sangat diberkati oleh Allah dan Allah redha. Alangkah berbahagianya jika nama kita sama dengan nama yang orang yang Allah berkati seperti Maryam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.